Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mohon perhatian sebelum kita memulakan program pada hari ini. Untuk memastikan perjalanan majlis berjalan dengan lancar, mohon para hadirin sekalian dapat mematikan telefon bimbit atau menukarnya dalam mod gegar agar tidak mengganggu majlis. Diminta para pelajar memastikan mikrofon anda di dalam keadaan senyap. Seterusnya, para hadirin dibenarkan untuk mengajukan soalan sekiranya terdapat sebarang keraguan dan persoalan dan akan diutarakan pada akhir program ini. Para hadirin juga diminta untuk mengisi link maklum balas pada link yang telah disediakan di ruang komen. Kerjasama anda semua amatlah dihargai. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha, Puan Hajah Rusila binti Jais, para pengarah Kolej Matrikulasi Melaka, yang dialu-alukan Dr. Fairul Azhar bin Abdul Syukur selaku Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik Universiti Teknikal Melaka UTM. Yang saya hormati, barisan ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kaunseling Kolej Matrikulasi Melaka, ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah serta para hadirin yang dihormati sekalian. Bagi memberkati majlis, dipersilakan Saudara Izdihar Raimi bin Ibrahim untuk membacakan doa. Dipersilakan. إلى هدرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Karim ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang menimpa ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkati dan rahmatilah perjalanan majlis e-Karnival Pendidikan Kerjaya Kolej Matrikulasi Melaka tahun 2022 bersama Universiti Teknikal Melaka pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menemui ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba yang Engkau radai. Justru berkati dan rahmatilah majlis kami ini. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menerima ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kehidupan kami. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jiwa kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapati cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Saudara Izdihar Raimi atas bacaan doa tadi. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Ilahi kerana pada hari yang mulia ini kita semua dapat menghadirkan diri ke program e-Karnival Pendidikan Kerjaya Kolej Matrikulasi Melaka yang penuh bermakna ini. Saya, Nur Umairah binti Budiman, selaku AJK Tugas Khas Pembimbing Rakan Didamik PRD Kolej Matrikulasi Melaka merupakan selaku pengacara program pada hari ini. Untuk pengetahuan para hadirin, objektif program ini diadakan pada hari ini adalah untuk memberikan pendedahan kepada para pelajar tentang program yang ditawarkan di UTM. Seterusnya, program ini juga dapat memberi panduan dan memudahkan para pelajar untuk mengisi borang UPU secara dalam talian bagi kemasukan ke universiti dengan harapan agar maklumat yang diperolehi dapat membantu pelajar untuk membuat pemilihan mengikut kesesuaian akademik mereka. Baiklah, tanpa melengahkan masa,
Majlis dengan sukacitanya mempersilakan dan menjemput penceramah yang dihormati pada hari ini iaitu Dr. Fairul Azhar bin Abdul Syukur untuk menyampaikan taklimat beliau. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas Jelas. Okay, saya cuba share saya punya skrin sekejap. Boleh nampak skrin saya? Boleh Doktor. Kalau saya gerak-gerak ni nampak tak? Dia bergerak tak? Nampak. Okey, alhamdulillah. Kadang-kadang online ni kita kena buat kena buat test dululah, kalau tak takut nanti maklumat yang kita cuba sampaikan tak sampai. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih kepada pengurusi majlis, yang berusaha, pengurusi majlis yang saya hormati, Puan Hajah Rusilah binti Jaiz, Pengarah Kolej Matrikulasi Melaka, Puan Hajah Hazlin bin Baharum, Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling, Kolej Matrikulasi Melaka, pensyarah-pensyarah Kolej Matrikulasi Melaka, dan yang saya kasihi, pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi Melaka, yang saya rasa saya dah anggap sebagai bakal graduan UTM lah. Saya tak anggap dia saudara-saudari ni sebagai bakal student. Jadi saya terus iktiraf sebagai bakal graduan UTM insya-Allah. Okey, pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Kolej Matrikulasi Melaka kerana sudi menjemput saya lah untuk menyampaikan sedikit perkongsian berkaitan dengan saya punya ni, saya namakan sebagai taklimat ni sebagai selangkah ke Menara Gading. Saya cuba untuk berkongsi sedikit sebanyak dengan saudara-saudari sekalian, para bakal graduan UTM, tentang beberapa perkara tentang UTM, sedikit tentang UTM secara umum, dan kemudian tu saya akan fokuskan kepada fakulti saya lah. Sebagaimana diperkenalkan tadi, nama saya Fairul Azhar bin Abdul Syukur. Dan basically saya adalah timbalan dekan akademik untuk Fakulti Kejuruteraan Elektrik FKE. Okey, baik. So kalau mana-mana staff lah, ataupun mana-mana pensyarah ataupun mana-mana kaki tangan UTM, kalau dia diminta untuk menyampaikan sesuatu dengan berkaitan dengan UTM, so ini adalah slide yang pertama lah, slide yang common lah kan. Tapi saya ingat kalau kawan-kawan saya dia bagi taklimat pada luar Melaka, especially gambar ni mungkin sesuatu yang quite menarik lah pada diorang kan. Tapi sebab saya beri taklimat kepada orang Melaka sendiri, so mungkin gambar-gambar ni mungkin tak berapa memberi erti lah kan. Mungkin saudara-saudari pun setiap bulan, tiap-tiap bulan kot kan pergi dekat area kawasan ni. Okay, tapi yang ni disebabkan dia punya saya gunakan slide slide corporate UTM, so jadi saya tunjuk je lah kan. Saya ingat saudari-saudari dah lebih slide bulan lebih dah explore lebih dalam daripada saya tentang tempat-tempat ni lah. Okey, pertama sekali saya nak share, so kenapa kita perlu ke universiti kan? Apa perlunya universiti? Dalam masa sekarang ni, orang kata information, maklumat semua dah ada dekat internet. Kalau saudari-saudari rajin tengok dekat MIT, MIT salah satu universiti terkemuka di US, khusus ataupun program yang di offer tu dia dah upload dekat dalam website. Dan basically saudari-saudari dah boleh belajar konten dia dan sebagainya, dan boleh ambil exam, dan kemungkinan boleh diiktiraf lah sebagai graduan MIT. Cumanya secara umumnya kenapa kita perlukan universiti sedangkan teknologi itu dah berkembang dengan pesat dan accessibility pada knowledge tu dah lebih mudah. Okay. So kenapa perlu universiti? Pertama sekali dia berkait rapat tentang apa cita-cita saudara-saudari. Okay, saudara-saudari impikan kerjaya yang macam mana? Ada yang nak jadi doktor, ada yang nak jadi engineer dan sebagainya. So jadi untuk mencapai
impian untuk menjadi kejaya yang sedemikian di Malaysia, so kita perlukan satu-satu qualification. Misal kata kalau nak jadi jurutera, so perlu ambil ataupun perlu enroll program yang berkaitan dengan engineering, dan program tersebut perlu diiktiraf oleh Board of Engineering Malaysia. Okay, itu syarat dia. So oleh kerana itu menjadikan kewujudan universiti ni masih lagi relevan lah sampai hari ini. Kalau nanti Board of Engineer kata dah tak perlu universiti, mungkin universiti kena tutup lah kan. Saya kena cari kerja lain lah kan. Okay, so daripada impian, kejayaan impian ni, okay, dan salah satu laluan yang telah saudari-saudari tetapkan adalah untuk masuk dalam Kolej Matrikulasi. So gambar ni ada sejarah ni anak saya sebenarnya ni. So kalau, tapi saya tak bagi tahu dia lah, saya bagi masukkan gambar dia kan. Yang ni waktu tu dia join pertandingan taekwondo di Kolej Matrikulasi Melaka lah. Saya tak ingat waktu tu dia menang pingat apa, tapi adalah pingat dia menang kat sini kan. Okay, tapi kita anggaplah saudari-saudari dah berada di sini dan insyaAllah tak lama lagi akan habis tamat pengajian. Okay, dan berdasarkan kerjaya yang saudari-saudari impikan sebelum ni, jadi kena pilih universiti mana yang nak yang nak diceburi lah. Okay, so daripada first year class kan, so masuk kemungkinan muka nerd lagi lah kan. Okay, dan kemudian tu laluilah proses-proses pelajaran di universiti. Okay, tujuan dia akhirnya saudari-saudari boleh graduate, boleh graduan. Ni student saya yang baru konvo bulan 12 hari tu ni. So bolehlah konvo sebagaimana sini-sini saudari-saudari ni. Okay, dan bolehlah mencapai kerjaya impian yang saudari-saudari nak lah. Okay. Okay, dekat Malaysia ada banyak universiti. IPTA je ada 20 lebih universiti. So kalau IPTS tu lagi banyak lah. Okay. So kenapa perlu ke UTM? Alright. So pertama sekali, fokus UTM adalah menawarkan program yang berkaitan kejuruteraan dan teknikal. Okay, dalam UTM ni kita menawarkan program kejuruteraan dan teknikal yang berkualiti tinggi. Okay, so kita tinggal ini dulu. So kita tengok tentang penawaran pekerjaan. Yang ini saya dapat daripada Department of Statistics Kerajaan Malaysia. So berkaitan dengan projection untuk job market insight untuk second quarter 2021. Oh, yang ni mungkin tahun lepas atau dia punya ni lah. Saya rasa macam sepatutnya kena tahu ni. Saya tak perasan. Okay, tapi kalau kita tengok pada second quarter 2021 ni, so ini mungkin statistik lah, bukan perangkaan lah. So sebanyak lebih kurang 16,000 peluang pekerjaan ditawarkan, okay, melibatkan lebih kurang almost 1,800 syarikat lah dalam bidang profesional, scientific dan technical activity. Jadi program-program akademik yang saudari-saudari perlu enroll, okay, untuk fulfill job scope yang tertera di sini, okay, antaranya adalah kejuruteraan dan teknikal. So nanti saya akan pergi apa program-program yang ditawarkan oleh UTM lah, so berkaitan dengan kejuruteraan dan teknikal. Okay, di samping peluang pekerjaan ni, so kalau kita tengok dekat area sini, so yang ni adalah skill yang diperlukan oleh saudari-saudari ataupun skill yang majikan-majikan yang tersenarai dalam bahagian ni, okay, perlukan untuk salah satu graduan tu untuk diterima bekerja. So kalau kita tengok ni, dia punya size font ni menggambarkan signifikan satu-satu elemen tu. So maknanya kalau dalam kes ni, English lah yang paling utama lah kan, English paling utama. And then kita boleh tengok communication, so kita tengok ada sikit Mandarin, okay, adalah planning, marketing dan sebagainya. Berdasarkan keperluan majikan untuk menawarkan pekerjaan kepada graduan, ada satu survey telah dijalankan. Okay, survey ni telah tanya pada beberapa majikan dan ditanya, so daripada skala 1 hingga 5 dan juga atribut yang terkandung di dalam ni, so atribut yang mana yang paling penting, okay, pada para majikan. So hasil daripada kajian tu, yang ni secara average je, so kita tengok pertama sekali apa yang majikan nak adalah dari segi communication skill. Okay, kemudian tu adalah integrity, interpersonal skill, strong work ethic. So kalau kita tengok, kita scroll down, so kita tengok GPA.
So GPA ni nombor berapa lah ni kan? Kalau kita kira ni nombor 1, so GPA ni jatuh kepada level yang bawah-bawah. So kenapa majikan mementingkan communication skill berbanding GPA? Okay, salah satunya kerana once saudara-saudari masuk ke universiti, okay, saudara-saudari in term of knowledge tu untuk satu-satu bidang tu dah fulfill. Kan, boleh bila dah graduan, bila universiti tu dah sahkan, okay, tahniah, saudara-saudari dimasyurkan sebagai alumni kepada Universiti Teknikal Malaysia Melaka contohnya. So jadi elemen technical knowledge untuk satu-satu bidang tu saudara-saudari dah lepas. Jadi antara yang paling penting adalah saudara-saudari kena tengok, okay, untuk skill-skill yang lain macam mana kita boleh fulfill supaya kita dapat menarik minat majikan. So maksud yang saya nyatakan kat sini, so UTM menawarkan program kejuruteraan teknikal yang berkualiti tinggi. So apa maksud kualiti tinggi? So UTM tak hanya membekalkan saudara-saudari dengan ilmu pengetahuan semata-mata. Contohnya nak jadi jurutera elektrik, bukan setakat untuk macam mana kita nak design electric system, macam mana kita nak kira power, macam mana kita kira current. Itu kita kira consider done. Okay, di samping tu, kualiti ni adalah apa yang dimasukkan kualiti tinggi. Di samping knowledge sekian, kita akan ada program-program yang tertentu untuk support saudara-saudari untuk develop skill-skill yang lain. So nanti kita akan tengok daripada satu slide ke slide yang lain, kita tengok macam mana apa yang saya maksudkan lah. Okay. Sementara tu sebelum kita pergi lanjut, sekiranya saudara-saudari ada soalan, saya tak kisah kalau saudara-saudari terus interrupt untuk tanya soalan lah. Okay. Alright. Okay. So UTM dia mengutamakan program yang berkaitan jurutera dan teknikal. Okay. Kalau saudara-saudari ingat, pada hujung tahun lepas, lebih kurang dalam Oktober lah. Basically bukan Oktober, dia start dalam bulan Jun. Dah ada komplain-komplain tertentu lah daripada jurutera muda ataupun jurutera yang baru graduan. Okay. So apa dia komplain adalah, antara dia komplain adalah jurutera miskin. So gaji jurutera ni untuk fresh graduate ni untuk masa kini dia tak tinggi lah secara umumnya. Dia roughly lebih kurang dalam 1,500 sampai 3,000 ataupun 4,000 lebih sikit. Okay, berbanding kepada profession yang lain. Okay. So lanjutan daripada komplain ni, so ada survey dijalankan lah kepada semua jurutera yang ada. Okay. Pertama sekali dia klasifikasikan jurutera ni kepada empat bahagian ataupun 4 kategori. So pertama adalah graduan baharu, okey, kemudian tu jurutera senior, tu senior engineer, kemudian kita ada manager. So manager ni juga adalah daripada jurutera lah, okey, ataupun jurutera yang telah naik pangkat kepada pengurus. Kemudian tu penolong pengurus senior ataupun senior manager. So kalau kita tengok, kalau dalam bidang saya, jurutera elektrik, so gaji permulaan dia lebih kurang dalam 2,500 ke 3,500. So yang ni average lah. Ada juga yang menerima, ada juga pelajar-pelajar saya, graduan-graduan saya tu yang kata dia terima gaji dia lebih kurang dalam 1,800. Okay. Kemudian tu bila kita tengok, bila pengalaman satu-satu engineer tu meningkat kepada senior engineer, so kita akan tengok gaji dia akan meningkat sikit lah kepada 4,000 ke 6,000 lebih kurang. Okay, kemudian tu dia pergi kepada pengurus, of course lah gaji dia lebih tinggi sikit, dan lebih kurang dalam masa 13 tahun seseorang jurutera tu bekerja, so insyaAllah dia boleh mencapai angka ataupun gaji 5 angka lah, okay, dalam kesemua bidang-bidang jurutera yang ada di sini kan. So kalau kat sini kita tengok jurutera elektrik, so gaji dia selepas 13 tahun insyaAllah boleh mencapai gaji lebih kurang dalam 10,000. Okay. Cumanya, okay, untuk mencapai gaji tersebut, seorang engineer tu dia bukannya setakat bergantung kepada berapa tahun dia bekerja lah. Okay. So ini saya petik pada posting Facebook, okay, daripada IR Abdul Rahman Bahasa. So saudara-saudari boleh try search lah IR Abdul Rahman Bahasa dalam Facebook. Okay. So dia quite aktif juga tulis pasal jurutera ni, sebab beliau juga merupakan seorang jurutera elektrik. Okay. So dia tulis dekat sini lah. So mula-mula dia bekerja sebagai engineer, so gaji tak sampai 2,000.
Kemudian tu dia flow lah career development. Okay. Kemudian tu selama 6 tahun dia bekerja dan alhamdulillah dia berjaya mendapat title professional engineer dengan board, Board of Engineer Malaysia, BEM. Kemudian tu dia berjaya berdaftar sebagai chartered engineer, kemudian chartered marine engineer. Dan lebih kurang dalam 7 tahun ni, so dia dah bertukar ke 5 company lah. So 5 company. Dan alhamdulillah dalam masa 7 tahun dia bekerja, so gaji dia dah capai 5 angka. Dah sampai 5 angka berbanding gaji yang dia kerja mula-mula. Dulu mula-mula tak sampai 2,000. Selepas 7 tahun dia dapat 5 angka. Cumanya dalam posting ni adalah sebelum tu dia ada cerita background sikit dan selepas tu adalah beberapa perkara yang di highlightkan. Tapi cumanya yang background dan selepas tu dia di luar bidang kuasa kita lah. So itu bergantung kepada polisi kerajaan dan sebagainya lah, ahli tuju dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak highlightkan dekat sini, dalam posting dia yang pendek ni, bila kita nak anggap ataupun bila kita nak harap gaji kita naik, so dia perlu datang dengan certain skill yang kita tambah. So maknanya daripada kita grad tu, sampailah after several years kita kerja tu, apa knowledge tambahan yang kita ada? Apa skill tambahan yang kita ada? So jadi bila nasihat saya pada saudara-saudari nanti, so bila dah bekerja sebagai engineer, so perlu juga tambahlah pengetahuan tu dari segi dalam bidang kejuruteraan tu. Sentiasa update diri sendiri dengan teknologi terkini ataupun recent knowledge supaya saudara-saudari boleh kekal dalam bidang kejuruteraan. Sebenarnya bukan dalam bidang kejuruteraan, dalam apa-apa bidang pun itulah dia punya game dia lah kan. So lagi banyak kompetensi yang kita ada, so lagi tinggilah ataupun lagi tinggilah demand company-company kepada kita. So kita pun boleh demand gaji yang setimpal lah. Alright, tu sedikit tentang engineer, gaji dan sebagainya lah. Okay. So sebelum tu ada apa-apa soalan ke yang boleh saya jawab ke ataupun saya teruskan je? Okey, saya teruskan. Okey, nanti kita cari masalah untuk break sikit. Okey. So kita tengok sikit pengenalan tentang UTM. Okay, so UTM ni nama penuh dia adalah Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Okay, so ini adalah gambaran kampus. So kita ada 2 kampus lah secara umum. Kita ada kampus induk dan juga kita ada kampus teknologi. So dalam kampus induk ni, so ini adalah gambaran kampus induk. So ini adalah fakulti saya, so Fakulti Kejuruteraan Elektrik. So dekat sebelah ni ada Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer. So kalau kita tengok bertentangan dengan fakulti saya ni, okay. So kalau kita tengok gambar ni, so ini adalah gambaran yang bertentangan dengan fakulti saya. So ini fakulti saya ni, nampak jauh lah kecil kat sini kan. So sini tadi adalah Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer. So dekat sini ada Fakulti Kejuruteraan Pembuatan dan dekat sini ada Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi. So ni IT lah, fakulti IT. So dekat sini ada satu bangunan yang UTM sedang bangunkan. InsyaAllah by end of this year boleh buka lah. Okay, so ini adalah bangunan untuk Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Mekanikal dan Pembuatan. So nanti saya akan cerita sikit apa beza Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Tapi secara umumnya untuk masa sekarang ni di kampus induk kita ada 4 fakulti lah. Okay, so yang lain-lain ni just bangunan servis lah. Yang ini library, ada dewan besar. So basically belakang dewan besar ni kita ada dewan kuliah. So ini tak nampak sikit lah. Kemudian tu ada masjid dan ada kafe dan sebagainya lah. Okay. Okay, so yang ni adalah kita punya kampus teknologi. So dalam kampus teknologi ni secara umum ni sekarang ni ada 4 fakulti. So kita ada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Okay, kemudian dekat bangunan ni yang belah sini ni kita ada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. So dekat sini ada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan.
Okey, dan dekat area sini kita ada Fakulti Pengurusan Tekno-Usahawan dan juga Fakulti Pengurusan Teknologi dan Tekno-Usahawan. Okey. So Fakulti Teknologi ni dulu memang kilang lah. So kilang, kemudian tu UTM beli. So kenapa UTM gunakan setup kilang ni sebagai fakulti ataupun kita panggil sebagai kampus teknologi? Sebabnya untuk dua fakulti ni, Fakulti Teknologi Kejuruteraan ni, so dia student-student yang enroll di program berkenaan ataupun di fakulti berkenaan akan menjalani banyak aktiviti makmal. Jadi kalau saudara-saudari yang betul-betul minat kerja-kerja amali ni, makmal, buat eksperimen, buat measurement dan sebagainya, saudara-saudari boleh tengoklah mana-mana program yang saudara-saudari bersesuaian atau minat dengan saudara-saudari yang ditawarkan oleh kedua-dua fakulti ni. Sebab tu di belakang ni penuh dia orang punya makmal ni. Saya ingat satu part ini je yang diberikan kepada fakulti pengurusan tadi tu. Tapi selainnya ni semuanya ada makmal-makmal untuk serve Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Dua fakulti teknologi kejuruteraan lah. Okay, dan ada sikit lah yang digunakan oleh Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Sebab dalam Fakulti Kejuruteraan Mekanikal pun ada juga kerja-kerja amali. Cumanya bila Fakulti Kejuruteraan ni amali dia taklah sebanyak sebagaimana Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Okey, so kalau untuk saudara-saudari yang tak pasti dekat mana kedudukan UTM. Okey. So yang ini adalah Plus Highway. Kan? So yang ini daripada KL lah. Sini daripada KL. Dekat sini daripada Johor. Okey. So kalau saudara-saudari keluar dekat Tol Aikro. So ni Tol Aikro lah ni. Tol Aikro sini. Nanti saudara-saudari akan lalu lah lencongan ni kan. Ataupun flyover ni kan. So dia akan ada belok sikit. So kalau dekat belok ni, saudara-saudari tengok belah kiri akan nampak macam ada bangunan apartmen. So bangunan apartmen tu adalah hostel UTM. So dia punya hostel tu kuat baru jugalah. Baru dibuka. So lebih kurang ada 5 blok, boleh memuatkan lebih kurang 5,000 pelajar lah. Okay, nanti kita tengok ada sikit gambar dia. So kedudukan UTM ni sebenarnya betul-betul sebelah highway. Saya kadang-kadang kalau saya pergi taklimat sebagainya, bahasa mudahnya kalaulah kita ni boleh lompat pagar kan, ataupun kereta kita boleh terbang, saudara-saudari keluar kat tol ni kan, tak payah bayar tol kan, keluar terbang terus kan masuk ke UTM ni lah kan. Okay. Tapi sebabkan kereta terbang kita masih lagi limited. Okay, usage dia masih lagi limited, bukan untuk penumpang, so jadi tak boleh lah, so kena jugalah bayar tol dekat Tol Aikro ni lah kan. Okay. So kedudukan dia tak jauh lah daripada highway. So ini kemudahan di UTM, saya ingat kemudahan ni quite common lah. Saya rasa di College Matrikulasi Melaka pun ada juga kemudahan yang lebih kurang sama. So kalau tak ada, misal kata tak ada library, tak ada kawasan rehat pelajar ataupun tak ada pusat aktiviti pelajar ni, kemudian tu tak ada kemudahan pengajaran pembelajaran tu bukan universiti lah kan. So saya ingat benda ni is quite common lah. Okay. So ni hostel yang saya beritahu tadi lah. Sebenarnya UTM ni masih lagi dalam fasa pembangunan. Kita berpindah daripada kampus sementara ke kampus induk ni pada tahun lebih kurang 2005. Daripada 2005 sampai 2021 tahun lepas tu ada banyak projek-projek pembangunan yang masih sedang berjalan lah. So ada beberapa bangunan yang kita tengah bangunkan. Macam contohnya tahun lepas kita baru siap Fakulti Kejuruteraan Pembuatan. Yang saya tunjuk pada saudara-saudari itu baru siap lah. Kemudian tu masa PKP ni alhamdulillah kita dapat sempurnakan Dewan Kuliah. So Dewan Kuliah tu pun bangunan baru. Saya ingat hostel baru ni tahun 2020 tak silap saya, ataupun tahun 2019, just before pandemic lah. Saya ingat just before pandemic pun 2 semester juga student dapat gunakan kemudahan ni. So sampai sekarang masih lagi gunalah. Kapasiti dia lebih kurang dalam 5,000 orang, 5,000 student. Cumanya zaman pandemik ni dia punya kapasiti tak silap saya dikurangkan sikit. Sebab kita kena standby certain blok tu untuk kita cater. Sekiranya
kadar jangkitan COVID-19 tu meningkat di kalangan pelajar. So kita kena standby lah. Saya ingat kapasiti dia mungkin sekarang ni tinggal dalam 3,000 lebih tak silap saya lah. Okay. So ada 5 blok. So nama hostel ni Satria kan, dan ada 5 blok. Okay, dia bersempena dengan 5 pahlawan Melaka. So setiap blok tu dinamakan sempena nama pahlawan tersebut lah. Ada Hang Tuah, Hang Jebat, Lekir, Lekiu, Kasturi. Cuma saya tak pastilah kan yang mana satu Hang Tuah kan. Nanti saudara-saudari bila dah register boleh tengok lah kan. Oh sini kot Hang Tuah kan. Sini Hang Jebat dan sebagainya lah. Okay, so ini kemudahan sukan. So dalam melahirkan satu jurutera yang holistik, so oleh kerana tadi saya kata kalau kita tengok tadi antara yang diperlukan oleh para majikan adalah selain daripada technical knowledge kan, selain daripada GPA, communication skill, etik dan sebagainya. So antara perkara yang bakal menyediakan tersedari untuk memenuhi elemen-elemen yang lain tu adalah kemudahan-kemudahan sukan. Okey, saudara-saudari akan menjalani aktiviti co-curriculum, aktiviti sukan. So dalam area-area sinilah kan, main bola, lumba lari dan sebagainya. So itu sedikit sebanyak develop elemen-elemen yang lain selain daripada technical knowledge lah. So technical knowledge tu kita anggap masuk universiti tu dah insya-Allah dapat lah. Okey. Okay, so di samping program-program teknikal, so alhamdulillah UTM telah dibenarkan untuk menawarkan program yang dinamakan program Persijilan Tahfiz Al-Quran. So program ni adalah program kerjasama UTM dan juga JAKIM. So maknanya kalau saudara-saudari masuk UTM, kalau yang minat bahagian tahfiz tu boleh enroll program ni. Dan apabila saudara-saudari dapat sijil tersebut daripada program ni, program tu dia akan diiktiraf oleh JAKIM lah. Okay. Dan dia punya modul pengajaran, exam dan sebagainya memang kita ambil adopt direct daripada apa yang JAKIM laksanakan di Darul Quran. Okay, Akademi Darul Quran JAKIM. So maknanya kalau saudara-saudari masuk di UTM, okay, enroll lah mana-mana program. So katalah program kejuruteraan elektrik contohnya, saudara-saudari dapatlah degree dalam electrical engineering. Okey, di samping itu kalau yang minat tahfiz akan dapat sijil tahfiz. Okey. So apa keistimewaan program ni? So antaranya, so oleh kerana program tahfiz ni biasanya dijalankan di hujung minggu. So jadi para peserta program persijilan tahfiz ni, so dia akan dapat penginapan di hostel lah. Tapi yang ni kena bayar lah kan, bukan free lah kan. Okey, tapi cumanya tempat saudara-saudari di hostel tu dah ada. Jadi tak payahlah fikir nak sewa rumah dan sebagainya. So dah duduk dekat dalam kampus, nak pergi lab, nak pergi ke kuliah pun senang, nak pergi lab pun senang. Okey, dan undergo program ni pun mudahlah. Okey. Okey, sebahagian perbelanjaan pengajian akan tampung oleh pihak UTM, terutama yuran-yuran yang berkaitan dengan program tahfiz ni. So UTM akan tampung. So yuran ni dapat daripada mana? So UTM ni dia ada tabung endowment lah. Endowment ni apa kita panggil? Macam kita panggil sebagai amal jariah lah kan. So kita buka tabung endowment ni kepada public. So public boleh sumbang. Okay, dan daripada tabung endowment tu, sebahagian daripadanya kita akan gunakan untuk tampung program persijilan ni. Sebab dia kena bayar tuition fee pada JAKIM. So insyaAllah benda tu UTM akan tampung lah. So far setakat ni memang UTM yang bayar. Okay. Dan basically pemegang sijil Darul Quran, okay, layak untuk memohon menyambung ke peringkat sarjana dan doktor falsafah, okay, dalam bidang-bidang kejuruteraan dan teknikal, okay, melalui pembiayaan JAKIM. Jadi kalau saudara-saudari ada sijil tu, okay, dan lepas graduate dengan sijil tu, graduate dengan degree saudara-saudari, katalah saudara-saudari nak sambung lagi pengajian ke peringkat lebih tinggi, di master, PhD dan sebagainya. Mungkin ada saudara-saudari yang minat nak jadi pensyarah, mungkin ada saudara-saudari yang minat nak jadi misal kata bekerja di institute research kan, perlukan PhD, master dan sebagainya. InsyaAllah benda tu akan dapat pembiayaan daripada JAKIM lah. Okay. Okay, salah satu yang kelainan yang ada di UTM adalah di UTM kita ada satu yang dipanggil sebagai teaching factory.
So teaching factory ni dekat UTM kita ada dedicated building. Tapi kalau universiti lain kadang-kadang dia share dengan fakulti ataupun dengan pusat-pusat pengajian yang lain lah. So kalau macam tu kadang-kadang sebab universiti yang lain kadang-kadang universiti dia dah lama. So bila dah lama tu setup dia tu dah saturate kan. Mungkin tempat dah tak ada. Tapi UTM ni baru, so bila kita rancang tu, ini suddenly kita ada perubahan dari segi hala tuju kerajaan misal kata kan, hala tuju KPT sebagainya, so kita boleh adjust lagi kita punya pembangunan. Dan Alhamdulillah waktu tu kita sempatlah dedicate ataupun gazetkan satu area di dalam UTM tu sebagai teaching factory. So teaching factory ni sebenarnya adalah satu pusat yang mana UTM buka servis dia kepada orang luar. Okay, especially kepada syarikat pemula ataupun kalau ada company yang baru nak set up, so dia perlukan satu tempat untuk fabricate apa-apa. Okay, so kita provide tempat tu kepada mereka. Dan Alhamdulillah setakat ni dah ada, tak salah saya, dia dah ada 3 program lah yang berjaya. Antaranya untuk buat, saya tak ingat, tapi ada buat untuk part untuk mesin lah. Untuk part untuk mesin. Dan basically dari segi kerja-kerja tu yang menjalankan adalah student. So student yang design part tersebut, student yang akan assemble, student yang akan buat packaging. Okay, dengan supervision pensyarah lah. So jadi bila saudara-saudari terlibat dengan teaching factory ni, saudara-saudari mungkin insyaAllah akan dapatlah degree dalam bidang tertentu dan saudara-saudari boleh ada pengalaman. Kan, bila pergi interview tu dapat kita dapat macam show off sikit lah kan. Saya dekat UTM ada teaching factory. So dalam sepanjang saya belajar di UTM, saya ada involve program 1, 2, 3. So dalam program 1, 2, 3 ni saya didedahkan dengan amalan industri. So kerja dia macam mana sebagainya. So jadi bila dalam interview tu kita punya value tu naik sikit lah kan. So orang lain mungkin dia kata, oh tak tahu saya belajar buat kerja dekat lab, saya pergi kelas kan. So saudara-saudari ada peluang insyaAllah untuk undergo untuk proses-proses macam ni lah. Okay. Okay. Kita nak rehat sekejap ke? Ke kita teruskan? Fungsi majlis kita teruskan ke macam mana? Boleh rehat? Boleh? Boleh Tuan. Okay. So nak rehat berapa lama ni? Dalam 5 minit Tuan. Okay. So dalam pukul 5 suku kita jumpa balik. Sebab saya dipahamkan saudara-saudari baru habis kelas kan. So kita santai-santai sikit lah. Okay, insyaAllah kita rehat kejap. Kita jumpa balik pukul 5 suku lah. Lama betul komen. Komen apa ni? Alah, korang semua dah rata. Okay, kita rehat kejap Fuyo, mana? Fuyo. Uslah, sekali. Rashid, tak tutup mic. Maaf.
Okey, boleh kita sambung ke? Boleh tuan. Okey, boleh. Okey, kita sambung Mana saya punya ni. Okey. Secara umumnya UTM ada 8 fakulti lah. Okey, kita tengok nanti fakulti perincian fakultinya. Dan daripada daripada 8 fakulti tu, so antara program yang ditawarkan adalah program Sarjana Muda Kejuruteraan dan juga teknologi kejuruteraan. So dia mengambil masa ataupun tempoh pengajian lebih kurang 4 tahun. Okey, dan maksimumnya 6 tahun lah. So maknanya kalau dalam program ni saudara-saudari kena habiskan maksimum 6 tahun. Dia tak boleh lama-lama lah. Okey. Untuk sarjana muda sains komputer dan sarjana muda teknologi maklumat, tempoh pengajian lebih kurang 3 tahun setengah. So yang ni fokus kepada IT. Dan kita ada sarjana muda tekno usahawan dan juga sarjana muda pengurusan teknologi. So yang ini lebih kurang 4 tahun lah. Okay, sama macam sebagaimana kita ada dalam program sarjana muda kejuruteraan. Okay, so cara umum kita ada 4 fakulti kejuruteraan. Nanti fakulti saya nanti saya terangkan kemudian lah. Dan setiap fakulti kejuruteraan, so kita ada fakulti kejuruteraan elektronik dan kejuruteraan komputer, fakulti kejuruteraan pembuatan dan fakulti kejuruteraan mekanikal. So setiap fakulti kejuruteraan ada 2 program. Okey, sarjana muda kejuruteraan. Okey. Dan kita ada 2 fakulti teknologi kejuruteraan. Okey, yang pertama adalah fakulti teknologi kejuruteraan elektrik dan elektronik. So kalau fakulti kejuruteraan teknologi fakulti teknologi kejuruteraan ni, so kita ada banyak program lah. Kalau fakulti kejuruteraan kita ada 2 saja. Tapi kalau fakulti teknologi kejuruteraan ada banyak. So saya dapat banyak soalan lah kan. Apa beza fakulti kejuruteraan dan fakulti teknologi kejuruteraan? So beza antara kedua tu, fakulti kejuruteraan dia untuk melahirkan kita katakan sebagai saintis. Okay? Satu jurutera yang boleh discover new thing. Dan biasanya fakulti kejuruteraan ni kita offer program yang fundamental. Sebab tu dia ada program dia ada 2 je lah kan. So kalau elektronik tadi, so kalau kita tengok, so dia ada kejuruteraan elektronik dan kejuruteraan komputer. Samalah macam dia punya nama dia. Kalau macam fakulti kejuruteraan pembuatan, so dia ada kejuruteraan pembuatan dan juga kejuruteraan industri. Which is kedua-dua ni adalah fundamental kepada pembuatan. So mechanical pun sama. So kita ada mechanical dan juga kita ada automotive. Okay, which is fundamental kepada kejuruteraan mechanical. Tapi kalau kita tengok kejuruteraan elektrik, teknologi kejuruteraan elektrik, so dia ada perincian. Dia ada kuasa industri, so dia ada automasi industri dan robotik. So dia punya study dia lebih detail. So kalau dari segi kerja, macam mana kita nak bezakan antara jurutera dan teknologi ataupun jurutera teknologi ni. So kalau jurutera ni dia discover new thing. Contoh kalau kita ambil satu stesen jana kuasa elektrik kan. So kalau tugas engineer tu, so dia design dia punya generator lah. Contoh kalau dalam elektrik perspektif. So dia design generator tu. Kemudian dia make sure supaya generator ni boleh keluarkan output yang maksimum. Tapi kalau jurutera teknologi, so dia ambil apa yang jurutera dah design tadi. So yang ni adalah generator yang bagus tadi ni, yang ada high output tadi ni. Okay, kemudian disuitkan dengan sistem. Kan, kita nak pasang generator ni kat mana? Okay, kita nak pasang generator ni dekat satu gunung contohnya kan. So gunung tu berapa tinggi dia? Okay, so bila gunung tinggi, so macam mana kita nak letak generator? So kita nak letak kat atas ke, kita nak letak kat tengah ke, kita nak letak kat bawah. Dan macam mana kita nak install? Itu adalah kerja jurutera teknologi. So yang ini adalah pembahagian yang ditetapkan oleh Board of Engineering Malaysia lah, ataupun BEM tu. Okay. So ini tadi fakulti teknologi kejuruteraan ada banyak lah, ada banyak, dan di semua setiap satu tu merangkumi pengkhususan ilmu pada setiap bidang-bidang kejuruteraan tadi. Okay. So kita ada fakulti teknologi kejuruteraan mekanikal dan pembuatan. So ini adalah detail daripada fakulti kejuruteraan mekanikal dan juga fakulti kejuruteraan mekanikal dan juga fakulti kejuruteraan pembuatan. So adalah dia punya detail dia kan.
So kalau mechanical tadi mechanical saja. So kat sini adalah sistem penyejukan dan penyamaan udara. So dia menggunakan apa yang engineer dah design. So kalau mana kata satu engineer ni menghasilkan knowledge yang baru, tapi kalau juruterm teknologi ni dia menggunakan whatever teknologi yang ada, okay, untuk kita dapat untuk kita suitkan dengan kita punya application kita lah. Okay, so di samping tu di UTM ada Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi. So fakulti ni offer program-program yang berkaitan dengan teknologi maklumat, sains komputer lah. Ada pembangunan perisian, ada rangkaian komputer, dan di program-program di Fakulti Teknologi Maklumat ni adalah mereka dah dapat saya tak ingat program yang mana. Kalau tak silap saya teknologi permainan. So dia dapat recognition sebagai salah satu program IT terbaik lah di Malaysia. Okay. Dan juga kita ada Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknohusahawan. So fakulti ni lebih menjurus kepada nak lahirkan satu-satu graduan yang ada ilmu teknikal dan dalam masa sama dia tahu macam mana nak marketkan teknikal tu. So dia adalah ilmu teknikal, contohnya dari segi teknologi. Okay. Contohnya lah kalau katalah ada saudara-saudari yang nak buat platform macam Grab contohnya. Okay. Kemudian tu dari segi pengetahuan nak buat software tu kita dah ada. Mungkin kita dah ada orang. Tapi macam mana kita nak marketkan? Kita nak pakai medium apa? So teknologi macam mana kita nak pakai? So itu latihan-latihan berkenaan akan dijalankan di fakulti inilah, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknohusahawan. Okey. Dan alhamdulillah untuk pengetahuan saudara-saudari, semua program yang ditawarkan di UTM telah mendapat pengiktirafan daripada MQA. So kalau program-program kejuruteraan dan teknologi kejuruteraan, program tersebut telah mendapat pengiktirafan daripada Board of Engineer Malaysia lah. Okay, melalui dia punya badan akreditasi tertentu. Okay, so that's why saya boleh letak ni. Kalau perasan ni lah ada logo MQA, kalau slide dia sebelum ada logo Lembaga Juruterm Malaysia. So logo-logo ni bukan logo yang kita boleh letak lah kan. Unless memang kita dah dapat pengiktirafan dan kita boleh letak lah. Okay, so yang ni sedikit tentang alumni dan alhamdulillah alumni kita dah banyak yang berjaya. So ini adalah beberapa prominent alumni daripada UTM. Okay, kemudian tu kita banyak juga alumni kita yang bergiat dalam bisnes. So ada yang alumni ni dia tak ada pun background bisnes. Macam ni kan, yang nombor 2 di atas ni dia tak ada background bisnes dalam family. Okay, cuma dia dapat mentoring daripada UTM. Kemungkinan pelajar ni contohnya dia graduate daripada Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Okay, pelajar ni daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Cumanya dari segi elemen bisnes, macam mana dia nak tahu? So benda tu kita ada pensyarah daripada Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknohusahawan yang bantulah mereka. Macam ada 2 pelajar bawah ni ataupun kita punya graduan. So yang ini memang dia dah ada background ataupun family business lah. Okay. So dia mungkin tak susah lah untuk mulakan perniagaan. Cumanya kita bantu jugalah sekiranya diperlukan. Kita akan sediakan pensyarah-pensyarah untuk bantu, beri himan nasihat dan sebagainya. Okay. Ini adalah beberapa kita panggil success story daripada alumni kita. So ada yang terlibat dalam Ejen Ali. Yang ini of course lah graduan daripada Fakulti Teknologi Maklumat. So ada yang dulu ni kalau perasan ni si Manis pengendali drone pertanian. So ada kita punya graduan yang sekarang ni dia involve dalam pertanian. Tapi dia involve pertanian tapi dia apply teknologi yang dia belajar. So guna drone untuk menjalankan aktiviti racun dan sebagainya lah. Kan ada yang berjaya dalam pertanian, okay, menggunakan teknologi untuk majukan pertanian dan sebagainya. So just bayangkanlah kan kemungkinan tersedari nanti satu hari nanti so menjadi tokoh-tokoh macam ni lah. Okay, insyaAllah di UTM kami akan bantulah. Okay, so ini ada beberapa cerita tentang pelajar yang mendapat pengiktirafan. So yang ni yang paling barulah. Okay, baru tersenarai sebagai finalis 5 teratas. Cuma saya tak pasti dia punya final result dia nombor berapa lah. So yang ini dia punya promise statement dia ataupun motivation dia daripada kes-kes yang anak tertinggal dalam kereta. So projek-projek ni initiate by
pensyarah, tapi kebanyakannya dia punya kerja-kerja untuk bangun dan sebagainya banyak dijalankan oleh pelajar. Okay, dan insyaAllah benda tu beri tambah nilai kepada saudara-saudari bila nak bekerja nanti. Okay, sedikit tentang pengenalan tentang fakulti saya. Okay, so secara umumnya ada 2 program yang ditawarkan sebagaimana juga fakulti kejuruteraan yang lain. So kita ada sarjana muda kejuruteraan elektrik, kita ada sarjana muda kejuruteraan mekatronik. So yang first ni atau kita namakan sebagai BKG, BKG ni fokus kepada pure elektrik. Nak jadi engineer TMB ke ataupun nak kerja dekat kilang sebagai production engineer. Okay, so kat sinilah program yang saudara-saudari boleh yang boleh mohon ataupun boleh enroll. Okay, kalau mekatronik ni lebih pada robotik. So kalau misal kata nak kerja dekat kilang proton, dekat robot arm dia, okay, untuk buat improvement ke design ke. So ini adalah program yang sesuai lah untuk saudara-saudari enroll. Di UTM, di FKE ataupun UTM secara umumnya, so instead of kita beri sijil berdasarkan program yang para pelajar enroll, okay, so kita bekalkan 2 elemen tambahan sebenarnya untuk setiap program di UTM. Kita ada pertama dinamakan sijil kompetensi, so yang kedua mobiliti luar negara. Cuma mobiliti luar negara ni sekarang ni agak slow lah kan sebab COVID, border pun banyak yang tutup, so jadi agak slow sikit lah. Tapi dulu memang kita selalu hantar ke Maimarani di Turki, kemudian ni Tokushima di Jepun, kita hantar juga dekat KIT ni dekat Korea dan juga mana Hanover ni di Jerman. So kita hantar satu semester, balik nanti sehari boleh dapat pengecualian kredit, dapat kurang sikit. So dapatlah pengalaman belajar di luar negara kan. So instead of pergi luar negara terus kan, mungkin tak ada pembiayaan dan sebagainya. Okay, tak apa, join UTM dan insyaAllah mudah-mudahan sikit masa lagi keadaan COVID-19 ni reda. So insyaAllah kita akan rancangkan balik lah mobiliti luar negara. Okay, dan yang kedua adalah sijil kompetensi. So kenapa sijil kompetensi ni penting? Sebab bila saudari tamat degree nanti, so antara yang membezakan saudari-saudari daripada graduan daripada industri lain, apa elemen tambahan yang saudari ada. Okay, so dalam sijil kompetensi di FKE ni, so kita ada Suruhanjaya Tenaga. So yang ni kalau saudari-saudari nak jadi energy auditor, so ada Redfrost, yang ini dalam automation, Omron ini dalam PLC, so SkyMine ni dalam artificial intelligence. So yang ini quite famous sekarang ni, artificial intelligence, okay, untuk sahut IR 4.0 dan sebagainya. Dan kita ada satu sijil lah, so yang ni kita tengah workout lagi, iaitu berkaitan dengan solar panel. Tapi di UTM ni fakulti lain pun ada. Cuma saya tak ingat secara detail. Yang saya ingat saya kalau fakulti kejuruteraan elektronik dia ada IoT dia. So kalau pembuatan dia ada Lean Six Sigma, tak silap saya lah. Cuma saya tak pasti untuk fakulti lain. Tapi setiap graduan di UTM insyaAllah kita akan bekalkan sekurang-kurangnya satu sijil kompetensi. Jadi bila pergi interview tu, boleh cakap lah kan, saya ada teaching factory, ada pengalaman kerja dengan industri, saya ada LI ni semua ada, dan saya ada sijil kompetensi. Boleh tunjuklah pada majikan lah. InsyaAllah benda tu boleh jadi value added pada saudari-saudari sekalian. Okay, so ni ada beberapa gambar lah yang kita hantar student kita ke mobility. So yang ni Hanover dekat Jerman. So yang ini dekat France. So France ni saya ingat bukan fakulti saya lah. Ini mungkin saya tak pasti fakulti mana. Tapi Jerman ni kita adalah di antara ni ada student kita. Dan juga saya dekat Turki ni. Turki ni ada jugalah. Yang ni sebenarnya bukan FKE saja ataupun bukan fakulti kejuruteraan elektrik saja, ada jugalah. Mungkinlah kan ada satu orang dua daripada fakulti kejuruteraan elektrik, so ada lain juga daripada fakulti-fakulti yang lain lah. Okey, berkenaan syarat masuk. So syarat masuk dia mudah je. Pertama sekali mesti lulus SPM, okey, dengan kredit bahasa Melayu dan lulus sejarah. So yang ni kena aware lah. Tapi saya ingat bila nak masuk matrik pun dia dah tapis lah dari segi SPM ni. Okay. So yang kedua lulus matrikulasi, okay, GPA 2.0 minimum dan dapat C untuk 3 subjek ni. Matematik, fizik dan juga chemistry. Okay.
Kemudian tu kena ada MUET sekurang-kurangnya band 2. So band 2 ni saya ingat mana-mana universiti pun samalah, implement yang sama. So yang ni adalah dasar daripada KPT sendiri. Okey, dan khusus untuk elektrik saudara-saudari perlu pastikan yang saudara-saudari tak ada kita panggil buta warna lah. Okey, sebab sebelum ni ada yang masuk kemudian tu dia declare dia buta warna dan kita regretly say that minta maaf lah kan, dia sepatutnya dia tak minta lah. Cuma yang ini syarat ni dia tak ada, orang kata apa, nak check tu dekat mana lah kan. Tapi kalau saudara-saudari tahu ada saudara-saudari yang buta warna, so seboleh-boleh jangan apply lah khusus kejuruteraan elektrik. Yang kejuruteraan lain mungkin tak ada masalah. Tapi kejuruteraan elektrik dia perlukan saudara-saudari untuk tak buta warna, disebabkan bila kita buat kerja-kerja engineering ni, kadang-kadang kabel tu kita wakilkan dengan color code. Kalau perintang kita boleh pakai multimeter kan, tak ada isu. Tapi bila kabel tu kita ikut code color, yang tu akan ada masalah lah. Especially kalau saudara involve dalam 3 phase, so dia ada RYB dengan warna hitam, itu dia dah ada ability untuk saudara-saudari untuk identify atau untuk bezakan color tersebut. Okey, untuk saudara-saudari yang minat untuk tahu lebih detail tentang kurikulum, so saudara-saudari boleh masuk ni website ni ataupun Google je, Academic Handbook FKE UTM. So dia akan bawa saudara-saudari ke sini. So boleh ambil handbook yang pertama ni, yang tahun yang latest lah, 2021, 2022. So boleh download dan boleh tengok apakah subjek-subjek yang saudara-saudari perlu ambil dan apa detail dia. Sinopsis dia apa, buku rujukan dia apa, so boleh tengok. Okay, directly daripada website ni. Okay, begitu juga untuk fakulti lain pun saya ingat lebih kurang sama lah. Contohnya ada yang minat, contohnya program pembuatan contohnya kan. So boleh Google lah, Academic Handbook Fakulti Kejuruteraan Pembuatan UTM. Kalau Fakulti Kejuruteraan Pembuatan, short form dia FKP. Kalau Fakulti Kejuruteraan Elektrik, FKE. Kan? Itu juga dengan fakulti-fakulti yang lain lah. So yang ini saya ingat mungkin saudara-saudari boleh tengok lah dalam buku panduan tu. So tak berapa, kalau saya nak terangkan pun tak berapa jelas lah dekat sini lah. Okey, di FKE khususnya, so kita amat menitik beratkan pencapaian akademik kan. Walaupun GPA tu dia tadi tengok senarai tu dekat bawah-bawah kan, tapi kita nak juga student-student kita ni graduate dengan grade yang bagus lah. Okey, jadi untuk support dari segi pencapaian akademik para pelajar di FKE khususnya, kita telah perkenalkan satu program yang dinamakan sebagai FKE Buddies. So dia sort of macam mentor-mentee lah. So kita lantik beberapa pelajar yang excellent di tahun 2. Okay, dia akan jadi mentor kepada saudara-saudari ataupun adik-adik di tahun 1. Antara aktiviti yang dibuatkan adalah academic tip sharing, sharing previous note, sharing test and final exam, past year, group discussion, tutorial class. So yang ni dijalankan oleh pelajar-pelajar sendiri. So yang ni memang pensyarah tak involve lah kan, sebab kadang-kadang ada di antara saudara-saudari yang especially kalau yang junior ni kadang dia segan dengan pensyarah kan. Kadang pensyarah mungkin nak balas secara cepat tu mungkin lambat, mungkin susah kan. So jadi kita buat program ni supaya saudara-saudari especially yang tahun 1 ni dia ada guided lah, okay, daripada rakan sebaya kita panggil, okay, sebelum dia pergi kepada pensyarah kan. Kadang mungkin tengah-tengah malam saudara-saudari teringat nak tanya soalan kan. Kadang kita tanya pensyarah dah tidur kan. Boleh tanyalah sini-sini. So kita buat pasangan tu lah daripada tahun 1. Nanti bila saudara-saudari naik tahun 2, saudara-saudari pula jadi mentor. Tapi mentor saudara-saudari sekarang yang dah tahun 3 tu masih lagi lah ada hubungan dengan saudara-saudari. Itu kita cubalah supaya kita kata environment study di FKE ni khusus ni dia hidup lah. Okay, di samping akademik kita juga support pelajar-pelajar dalam bidang-bidang yang lain. Okay, contohnya yang ini kita punya pelajar, yang ni baru grad, baru konvo, dia insyaAllah akan konvo bulan 3 ni. Okay, waktu pelajar ni menyertai pertandingan ni, so pelajar ni dia belum, ataupun graduan ni belum grad lah.
Dia masih lagi di tahun 4 program di IKM. So pelajar kita ni telah menang anugerah dalam program yang dinamakan sebagai cabaran niaga franchise. Okay. So nama dia Saudara Muazzan. Saudara Muazzan ni telah menjalankan aktiviti bisnes dia masa dia tahun 1 lagi. So dia minat bisnes. So dia tahu macam mana nak buat. Dia buat bisnes berkaitan dengan repair handphone. So dia tahu macam mana nak repair handphone tu. Cumanya waktu tu apa yang kita buat, so kita perkenalkan dia dengan pensyarah di Fakulti Pengurusan Teknologi tadi untuk jadi mentor kepada dia. Dan universiti bagi dia satu space untuk dia jalankan bisnes di universiti dulu. Dan sekarang ni Saudara Muazzan ni ataupun nama company dia Apai Mobile Repair Center telah buka dia punya HQ lah kot dah. HQ dia dekat Jasim. Tu alhamdulillah berkat daripada kesungguhan beliau dan juga support yang diberikan oleh fakulti dan juga fakulti pengurusan tadi, dan alhamdulillah beliau telah menang lah, okey, di dalam acara ni. Okey, dan kita support juga atlet-atlet kita, okey, student-student kita yang minat sukan. Okay, that's why kita ada fasiliti sukan yang bagus. Okey, sebagai contoh yang terbaru ni, Saudara Syed Akbar ni telah menang pingat silver, okey, dalam National Athletic Championship 2021. So tapi saya tahun ni tahun lepas lah. Ni baru saja berlangsung lah pada 18 sehingga 19 Disember. Okey. Dan kita ada jugalah student daripada fakulti lain kan yang join acara yang sama dalam sukan yang berbeza lah. Okey. So maknanya kita support, kita tak halang lah. Okey, pada tahun 2020 pihak KPT telah menganjurkan kejohanan e-sport Unileague. So lebih kurang, tersilap saya, lebih kurang 38 universiti telah menyertai, dan alhamdulillah pasukan UTM telah menjadi juara keseluruhan. So dalam pasukan ni dia campur fakulti lah. So basically-nya pelajar-pelajar ni dia ialah kawan-kawan main game lah kan. So dia form dia punya team. Kemudian tu KPT anjurkan dan universiti support untuk para pelajar ni untuk join lah. Dan in fact waktu tu kita sediakan tempat lah untuk diorang ni join competition tersebut. Okay. Dan juga kita ada yang dapat tempat ketiga, dan ada tim UTM juga ada yang dapat tempat keempat. Okay. Dan biasanya penyertaan dia ni campur lah among fakulti kan. So pelajar tersebut dia prefer untuk grup yang mana satu lah. Dan bagi yang sehari-hari yang minat dalam bidang syarahan ataupun kepimpinan dan sebagainya, so kita ada dua pelajar yang join program yang dinamakan sebagai Intervarsity Young Motivator, dan alhamdulillah lah kedua-dua pelajar kita ni, pelajar FKE ni telah mara ke peringkat akhir. Okay. Dan dalam kursus BKG tu dia ada satu subjek dinamakan sebagai energy utilization. So dalam subjek tu kita ajar student macam mana nak untuk menggunakan tenaga dengan cekap. Dan dalam subjek tersebut, okey, sekiranya seseorang dapat grade, tak silap saya B ke atas, so seseorang akan dapatlah salah satu CJ kompetisi yang ditawarkan di FKE yang dia dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. So pelajar ni, Syamila ni, okay, telah ambil subjek berkenaan dan dia telah masuk satu competition, so Energy Efficiency Challenge. So dalam competition ni pelajar ni diminta untuk buat essay lah, untuk buat essay berkenaan dengan energy utilization. Okay, alhamdulillah beliau telah menang tempat pertama. Dan sekarang ni beliau sedang menyambung pengajian di peringkat master, okay, dalam bidang yang samalah, energy efficiency. Okay. Dan saya share sikit beberapa hasil-hasil pelajar. So yang terbaru sekali, yang ni adalah beca elektrik. So dihasilkan oleh lead by kita punya pensyarah lah. So PM IR Dr. Abdul Rahim. Okay. Dan ada pelajar yang bantu untuk design dan setup ni. Okay. So yang ni adalah saya punya dekan ni, PM Bersemedia Dr. Muhammad Fahmi Miskun. So waktu ni dia melancarkan lah. So beca ni nak dilepaskan ke Terengganu. Yang ni dulu masa awal-awal competition dia menang, dan kemudian tu Kerajaan Negeri
Terengganu order lah beberapa unit lagi untuk penarik beca di sana. Okay, especially untuk pelancongan lah. Okay, dan kita juga involve dalam yang projek-projek lain, contohnya dalam drone. Okay, so yang ini saya tunjuk sikit video daripada pelajar kita. Okay, so projek ni adalah hilang pula Okay, so projek ni dia bersama dengan CIDB. So pelajar kita telah design apa yang kita namakan sebagai docking station. So docking station ni digunakan untuk menerbangkan drone. Okay, dan kemudian apabila drone ni landing, okay, so drone ni tengah landing ni, dan docking station ni akan digunakan sebagai charging station lah. Ni kita tengok lah kan, drone tu landing. Okay, kemudian tu position drone ni akan di adjust, okay, untuk charging. So ini skop yang kedua lah, untuk check dinding ni rata, kotak rata. Okay, projek yang sama. Okay, dan juga yang ni untuk kita uji level kita punya lantai lah. Okay, so projek ni adalah semua hasil tangan daripada student lah, okay, daripada sini-sini saudara-saudari. Okay, so ini contoh satu lagi projek yang berkaitan dengan drone. So pelajar ni telah design satu drone. So drone ni dia beli je lah. Okay, yang pentingnya dia design satu device untuk ukur kualiti udara. Kan? So kita terbangkan drone ni up to certain height. Okay, kemudian tu kita gunakan dia untuk ukur kualiti udara. So yang ni video ni lah cara dia pasang drone dan sebagainya lah sampai siap. Okay, tak begitu. Saya rasa kita boleh skip yang ni dulu. Okey, pada tahun 2012, pihak Proton telah menghadiahkan Proton kepada beberapa universiti. Okay, salah satu universiti yang mendapat manfaat adalah UTM. So ini adalah kereta Protonnya. So kereta Proton ni adalah kereta Proton Saga lah, macam mana yang Proton jual tu. Dan kita diminta untuk convert daripada konvensional kereta Proton ni kepada electric vehicle. Cuma dalam ni ada yang Proton bekalkan, ada yang universiti kena develop sendiri. Dan waktu tu kita involve student. Biasanya dalam universiti ni student yang akan buat projek lah kan. Sebab sebenarnya untuk beri pengalaman kepada student macam mana untuk design sesuatu perkara lah, okay, untuk jadi engineer. Dan yang ni adalah pelajar yang pertama. Okay, sebenarnya dia ada 2-3 orang. So ini adalah batch pertama yang terlibat dalam pembangunan electric vehicle ni ataupun electric car ni. Okay, dan ini adalah kumpulan pelajar, okay, sini saudara-saudari yang masih lagi menyambung, okay, untuk improvise projek ataupun kereta elektrik yang dibangunkan sejak daripada tahun 2012. So yang ini adalah video kereta berkenaan. Ni video baru ni kan, nak membuktikan bahawa kereta ni masih lagi boleh berjalan lah. Okay, dan basically waktu ni kereta ni kita siapkan untuk satu pertandingan yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Melaka lah untuk promote green energy. Cumanya kereta ni kita tak boleh bawa dekat jalan raya lah sebab dia tak ada road tax dan juga road tax dan juga insurans kan. Takat ni kita buat sebagai bahan research dan juga sebagai bahan pameran lah. Okay, so ini satu lagi projek yang dihasilkan oleh student. So pelajar tersebut telah redesign kita panggil apa ni kan, ada traktor lah kot kan. So daripada yang lama tu dia cabut satu-satu komponen dia. Okay, kemudian tu dia design komponen yang baru lah untuk jadikan ataupun untuk menambah baik, okay, mesin ni lah. Okay, tapi saya ingat projek ni masih lagi berjalan lah. Okay, pelajar-pelajar tu masih lagi sedang berusaha keras untuk menyiapkan projek ni. Ini dia punya, kita panggil apa, dia punya groundwork lah. Okay. Okay, dan ni salah satu projek juga, okay, yang mana pelajar ni dia develop satu GUI ataupun GUI, Graphical User Interface. Okay, dia
interface dengan MATLAB, okay, dan akhirnya daripada GUI yang dibangunkan oleh pelajar ni, so dia dapat control motor lah. Okay, ni motor dia lah. Okay, pergerakan motor dia ke depan dan ke belakang, dan akhirnya dengan sistem yang dibangunkan oleh pelajar ni, so kita dapat kontrol motor menggunakan internet. Itu yang digunakan teknologi yang menggunakan internet ataupun IoT untuk persediaan para pelajar kita tu untuk apa nama tu, kita panggil embrace the concept of IR 4.0 lah. So maknanya bila graduan daripada UTM ni ataupun FKE secara khususnya, bila pergi interview tu tak adalah dia apa nama tu blank lah tentang ataupun keperluan semasa ataupun new direction, new technology ataupun new policy yang ada di dunia lah. Okay. So kita bekalkan elemen-elemen tersebut secara kita panggil apa, secara kata apa, tak perasan lah kan. Pelajar mungkin tak perasan. Tapi insyaAllah di fakulti ataupun di UTM secara umumnya kita cuba bekalkan student kita pada berkaitan dengan research teknologi ataupun research knowledge. Okay. Dan di samping tu pelajar-pelajar di FKE juga alhamdulillah cemerlang okay, di convocation. So ini convocation yang baru-baru ni ke bulan 12 hari tu. So yang ni adalah nama-nama pelajar ataupun graduan yang telah menerima anugerah. So tapi anugerah Naib Chancellor ni sebenarnya setiap program dapatlah kan, bergantung kepada academic standing okay, untuk pelajar pada setiap program. So dan kalau tak silap saya Lee Q Fang ni bukan tak silap saya. So Lee Q Fang ni adalah pelajar lepasan diploma lah, okey. Dan manakala yang Ho Guyan ni adalah daripada, tersilap saya, daripada matrikulasi. Okay, so Teo Kimi Kuan ni adalah pelajar diploma lah. Dan alhamdulillah pada convocation yang lepas juga, graduan daripada FKE telah menerima hadiah industri. Sebenarnya hadiah industri ni dia special award daripada industri. Ya, alhamdulillah telah ataupun telah award kepada pelajar FKE daripada program Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik. So ini adalah hadiah special award daripada industri, dan juga pelajar kita juga telah menerima beberapa hadiah industri yang lain lah. Contohnya anugerah industri daripada Infineon. So ini pelajar mekatronik. Okay, anugerah industri Infineon ni, so ni ada 2 penerima. So yang seorang lagi daripada Kejuruteraan Elektrik, so BKG. So dan juga kita ada lagi anugerah-anugerah industri yang lain lah turut diterima oleh pelajar-pelajar daripada FKE. Total anugerah industri ni kalau tak silap saya dia ada 9 tak silap saya. Okay, alhamdulillah untuk convocation yang baru lepas ni bulan 12 ni, so 5 daripada pemenang anugerah tu adalah daripada FKE. So macam mana pemenang ni diukur ataupun di-evaluate adalah daripada dia punya final year project dia ataupun projek sarjana muda. So mana-mana projek sarjana muda yang memenuhi keperluan industri-industri tertentu, so industri tersebut akan beri award lah. So maknanya kita ada program tahfiz, so kita ada dari segi kompetensi, so kita ada good relationship dengan industri, dan insyaAllah dengan atribut-atribut yang saya nyatakan ni dia akan memenuhi kehendak-kehendak majikan sebagaimana yang saya tunjuk masa awal-awal talk tadilah kan, comprehension skill dan sebagainya. Alright, untuk maklumat terperinci tentang fakulti-fakulti lain, okay, saya sediakan jugalah contact number dan juga atau email address dan juga contact number untuk setiap fakulti. So kita ada 7 fakulti, so kat sini ada 6. So nanti saya akan bagi nombor kontak saya. So boleh email pada fakulti-fakulti terbabit. Jangan risau, insyaAllah setakat ni UTM dia sangat melayani lah email-email ni. So dia jarang lah email ni tak berjawab kan. Tapi mungkin lah ambil masa kot 3-4 hari gitulah. Kadang-kadang soalan yang kita terima tu kita kena cross check dengan beberapa perkara untuk kita compile dan balas email tersebut. Dan ada juga nombor telefon. Dan sekali jangan risau. Nombor telefon ni nombor telefon office. Di UTM, nombor telefon office telah kita panggil telah dipasangkan dengan nombor handphone staff-staff yang tertentu. Biasanya staff pentadbir lah. Okay. So jadi
kebarangkalian untuk panggilan tak dijawab tu di UTM agak kurang. InsyaAllah. Melainkan kalau staff tu cuti lah. Kalau staff tu cuti mungkin dia tak angkat. Tapi tak apa, cuba lagi besok kan. So insyaAllah. Kalau telefon, nombor telefon ni, so akan ada staff yang akan jawab. Sebab nombor telefon tersebut telah dipasangkan dengan nombor handphone staff-staff yang tertentu. Kan, sebab kadang kita nak bagi nombor handphone kat sini, dia agak confidential sikit lah. Kan? So that's why kita bagi nombor phone office. Tapi jangan risau, 3 kali ring dia tak angkat, dia akan terus pergi ke handphone. Okay. Dan akhir sekali untuk saya, okay, saudara saya kalau perlukan maklumat lanjut tentang program-program di Fakulti Kejuruteraan Elektrik, so boleh call nombor ni. So nombor ni pun sama. Dikaitkan dengan nombor handphone kan. So kalau saya tak angkat, so dia akan terus directly sambung ke nombor handphone. Dan ini adalah email fakulti fke@utem.edu.my. Dan ini adalah email saya lah. Okay, fairul.azhar@utem.edu.my. So sekali boleh contact kami sekiranya ada sebarang pertanyaan. Dan in fact kalau ada pertanyaan, kadang-kadang saya terima juga pertanyaan untuk fakulti lain. InsyaAllah nanti saya akan forward pertanyaan tersebut kepada dia punya PIC lah. Okay, respektif PIC. Dan insyaAllah kita akan cuba respon as soon as possible lah. Okay, saya rasa setakat tu saja. So saya pulangkan semula kepada moderator lah. Terima kasih Dr. Fairul Az-Zahar bin Abdul Syukur bagi penyampaian yang amat bernas sekali. Sebelum itu, saya ingin memohon maaf kepada Dr. Fairul Az-Zahar bin Abdul Syukur kerana tersalah memperkenalkan jawatan sebentar tadi. Untuk makluman semua, Dr. Fairul Az-Zahar bin Abdul Syukur merupakan Timbalan Dekan Akademik Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Baiklah, sekarang sudah tiba masanya untuk mengutarakan sesi soal jawab daripada para pelajar yang telah menaip di ruang komen. Soalan yang pertama daripada saudari Alia Farisa binti Azman. Assalamualaikum Encik, maaf bertanya, saya berminat dengan kos Bachelor of Technology Management Supply Chain Management and Logistics. Apa kelayakan yang diperlukan? Terima kasih. Oh, okey. Untuk fakulti management tu, saya ingat rata-rata dia punya syarat kemasukan dia lebih kurang sama lah. Sebagaimana saya tunjuk tadi. Saya buka balik. Secara umumnya lebih kurang sama. Pertama sekali SPM lah. So kalau di mana-mana universiti dia perlukan SPM dan kena ada kredit bahasa Melayu. Kalau SPM kredit, kalau bahasa Melayu dekat SPM tak kredit, sekadar ambil paper Julai dan juga lulus sejarah. So yang ni adalah syarat umum lah, ini ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Kemudian tu yang lain-lain dia agak standard sebenarnya. PAS dalam matrikulasi at least dapat 2.0. Cumanya daripada subjek ni mungkin agak berbeza lah. So kalau saudara-saudari nakkan maklumat secara terperinci, saya ingat boleh forward email pada saya untuk saya forward pada respektif PIC lah. Kan sebab ni program orang lain, saya pun tak berani nak jawab on behalf. Tapi secara umumnya syarat masuk samalah. Okay, dan kena ada band 2 ni saya ingat yang ni mana-mana universiti pun samalah. Apply yang sama. So boleh forward pada saya soalan, boleh email. Nanti saya akan forward kepada respektif PSC and then saya get back lah. Sebab yang detail tu saya mungkin tak tahulah. Terima kasih Tuan. Hari ini saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Dr. Fairul Az-Zahar bin Abdul Syukur di atas taklimat dan perkongsian yang telah diberikan sebentar tadi. Kini kita sudah sampai di penghujung program. Jadi, izinkan saya untuk membacakan serangkap dua pantun. Bunga dedap di atas para,
anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf daripada saya sekiranya terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan program ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada saya sendiri. Sekali lagi, diingatkan para hadirin untuk mengisi link maklum balas pada link yang telah disediakan di ruang komen. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Good luck ya. Thank you. Selamat Terima kasih pagi. Tuan. Okay, Thank Assalamualaikum. you. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Selamat.